Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لوجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا ولا تنقصنا واعطنا ولا تحرم علينا اللهم اهدنا بهديك وانصرنا بعونك يا أرحم الراحمين اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء ولساننا من الكذب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين وبعد Muslimin dan muslimat azani Allah wa iyyakum. Kita sambung kelas kita tahun 2023 ni kali pertama kot. Cik Mat? Tahun ni baru mula ni. Setahun kita tak mengaji. Kita mula balik Maya pun tak berkenal dah. Lama nak imbah. Kita ada 3 biji hadis, kita ada 3 buah hadis, kemudian sekali kita ada 2 soalan kita nak tengok. Ada orang tanya kita soalan hukum meninggalkan solat kerana sakit serta dalil ya. Saya buat atas lagi, saya bagi satu. Kemudian satu lagi tu tak ada nak satu lagi, soalan satu lagi, hukum qada salat bagi ahli keluarga yang meninggal. Daripada kita mati, mak kita ke ayah kita ke mak kita ke, kita boleh tak? Ada orang tanya nak qada ke dia, kalau guna nak buat kan. Sekali kita jawab insya-Allah. Insya-Allah. Kita tengok hadis ni dulu. Kita dah selesai tentang solat musafir. Solat musafir kan. Musafir maknanya sebagai ulangannya, orang yang musafir dibenarkan baginya untuk solat qasar. Adapun solat jamak itu dibolehkan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama ada musafir ataupun dia bermukim. Dia tak musafir pun dia boleh solat jamak. Yang ni kita dah bahas hari itu. Adapun solat qasar itu makna pendekkan semayang daripada 4 kepada 2 itu hanya dikhususkan kepada orang yang musafir berdasarkan apa yang Allah Taala sebut dalam Al-Quran, fa idza darabtum fil ardi falaysa alaikum junahun an taqsuru minas salah. Bila kamu mengadakan perjalanan di atas muka bumi Allah, maka tidak ada ketegahan bagi kamu untuk melakukan salat qasar. Maknanya an taqsuru minas salah, semayang qasar 2 rakaat bagi solat yang 4. Kemudian adalah kita bahas sikit tu berkenaan dengan ada di sana masafah, maknanya jarak perjalanan yang membolehkan seseorang itu qasar solat. Tidak ada nas yang jelas yang memerintahkan, yang menetapkan jarak perjalanan. Begitu juga tidak ada nas qat'i yang menetapkan masa. Tak ada. Jadi berdasarkan kepada ijtihad lah. Kita masuk pula pada tajuk solat bagi orang yang sakit. Okey. Hadis yang pertama, wa an Imran ibn Husain qala kanat bi bawasir. Dipanggil bawasir juga. Fasa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'an as-salati faqala salli qa'iman fa in lam tastati' fa qa'idan فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ. Rawahu al-Bukhari.
Muka surat berapa tu lah abad kat Bahaya tak? Bahaya setahun dah. 190 Bahaya. Waktu tu Bahaya duduk di sana tu, di Selangor. Itu perasaannya tu. Tak usah duk layan kan lah perasaan tu. 190 lah. Hadis Imran bin Husain, cuba. Solat jemaah pula dah. Nombor hadis 052 0352. Janganlah esok kita jemaah. Hari ni jangan lagi. Esok kita solat jemaah. Okey. Jumpa ya. 0352. Okey, jumpa. Wa an Imran bin Husain. Jangan duk sengak ya, bunyi tak apa, biar orang gelap Kalau duk sengak itu kesut tak jumpa. Wa an Imran bin Husain sekali wajah. Qala kanat bi bawasir. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب رواه البخاري. Boleh ya? Dari Imran bin Husain, boleh kita tulis Rumi itu dia jadi Imran, no? Dia jadi Imran. Imran Ain. Dari Imran bin Husain. Husain. Ia radhiyallahu anhu, ia berkata, aku terkena bawasir. Maknanya aku ada penyakit, nama dia bawasir. Bawasir ni tahulah penyakit bawasir kan. Maknanya terbit embung. Bahasa orang Bukit Cabang, terbit embung kan. Lalu aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang salat. Maknanya aku bertanya, ini boleh nak semayang ke tak ni? Maksud dia kan, macam mana ni, boleh semayang ke tak ni terbit embung ni kan? Beliau bersabda, nak semayang ke mana ni? Kan, bosir ni nak semayang ni, tak boleh semayang, tak ada semayang ke? Kan, tak ada semayang ke? Maka Nabi SAW bersabda, salatlah dengan berdiri terlepas juga. Kena juga ni, kata terlepas dah tak? Semayang kena semayang juga, no? Tak boleh, kena semayang juga. Salatlah dengan berdiri. Jika tidak mampu, kalau hang semayang berdiri tak boleh, kan? Maka dengan duduk. Mana salatlah secara duduk. Jika tidak mampu juga, maka dengan berbaring. Tidur sampai tu. Tak semayang kena semayang. Hadis ini adalah hadis yang sahih, telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Jadi hadis ini Nabak kata salat itu kok mana gaya pun kena salat. Nanti kita bahas dalam nota saya bagi. Hadis yang kedua. Wa an Jabir qala 'ada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam maridan fara'ahu yusalli ala wisadatin farama biha wa qala salli ala al-ardi in istata'ta wa illa fa'awmi ima' waj'al sujudaka akhfadha min ruku'ika. Rawahu al-Bukhari wa sahhaha Abu Hatim waqfah. Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguk orang sakit. Nabi pijarah orang sakit. Beliau melihatnya salat di atas bantal. Tengok kawan tu semayang, dia lapik batai. Kalau kita tengok di sini tak apa nak jelas. Kita tengok dalam syarah hadis ni, maknanya kawan tu dia semayang, waktu dia nak sujud tu dia sujud atas bantai. Dia sujud, dia letak batai, dia sujud atas bantai. Nak bagi sampai juga. Ada kadang-kadang kita semayang atas kerusi, kadang-kadang kita tak sampai sujud kan, rasa tak puas. Bila letak bantai tu sampai, kena kan. Kita nak bagi kena juga, tak puas hati aku. Jenis tak puas hati ni payah juga. Kan, tak puas hati, tak bantai nak bagi kena juga. Kena lah dia dah. Kan. Kawan ni pun mungkin punca dia macam tu juga. Dia tak bantai untuk sujud. Maka beliau melemparkan bantainya. Ambil punggai terus.
Nabi pun tengok kau tu sujud atas bantal, Nabi pun ambil bantal ponggai tu dan bersabda, salatlah di atas tanah jika mampu. Maknanya jangan duk berlapik sujud. Ini pun saya dulu pun pernah bawa latih bola budak sekolah harap dulu ni, bawa mereka pergi main bola. Sebelum lawan tu mayang budak kan, masuk asal mayang atas padang kan. Ada orang bunyi bercakapnya macam lah, dia kata mayang ni tak ada lapik. Kita baca hadis ni, hadis maknanya tak perlu lapik orang din. Ada setengah orang ni kita kena lapik, tak boleh. Nak lapik apa lagi ya? Tanah, kita apa tanah? Sebab tu lapik dah tu kan, tak perlu lapik apa. Ada orang petikai kena lapik, dah tak perlu lapik. Ni hadis ni kata apa? Salatlah di atas tanah jika mampu. Bahkan dalam hadis Nabi kata apa? Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, dan dijadikan bagi aku tanah itu, bumi itu masjid, tempat sujud, wa tahura, dan bersih. Makna masjid mana kita boleh semayang atas dia. Di mana pun kita boleh semayang. Tak mana kita pergi pun kita boleh semayang atas dia. Wa tahura, dan bersih, maknanya debu dia tu boleh kita bertayamum dengannya. You know? Jadi tak perlulah lapik-lapik apa, tak perlu. Kalau lapik boleh tak? Tak ada masalah, boleh kan. Belumlah kita pakai baju lawa-lawa kan, takut kotor baju tu, tak ada masalah, boleh. Tapi jangan mengganda-ganda sangatlah kan. Salatlah di atas tanah jika mampu, jika tidak maka berisyaratlah. Isyaratlah. Macam kita semayang atas kursi, orang semayang atas kursi isyaratlah, tak sampai ke bumi kan. Sakat ni rokok kan, lepas tu bawah sikit lagi sujud. Kan, jangan duk kalut nak bagi bawah takut tomoh maya. Jangan maya atas kursi kan, ulun nak bagi bawah lagi, tomoh tak boleh. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah sekadar kemampuan kamu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak memberatkan ke atas seseorang itu melainkan sekadar kemampuan dia. Dia sakit belakang. Sakit belakang ni kadang-kadang dia bukan boleh bergerak banyak sangat. Isyarat sudahlah. Kalau cara hang boleh sekat tu ya, kalau rokok hang sekat tu, sekali sujud jam. Kan? Maknanya ataslah sikit. Kan? Sebab hang boleh pergi teratur ya. Bila hang boleh pergi teratur, maknanya itu sujud dah tu. Maknanya rokok hang kena ataslah sikit. Kan? Ataslah sikit. Dan jadikan sujudmu lebih rendah daripada rokokmu. Nampak tak? Sujud tu kena bagi rendah lagi. Jangan bagi sama lah. Kalau sujud dah teratur, kalau rokok dah teratur, sekali patah pinggang. Maknanya tu yang kita mengikut kemampuan kita. Tak perlulah kita ni. Rokok, sujud apa macam tu dah nampak guna aku boleh teratur ya. Kan? Mujur aku semayang juga. Tak semayang langsung. Pada muka aku. Kan? Dan jadikan sujudmu lebih rendah daripada rukuk. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dan Al-Imam Abu Hatim mensahihkannya sebagai mauquf. Maknanya ini adalah perkataan sahabat Nabi yang bernama Jabir. Mauquf itu makna perkataan sahabat. Okey. Hadis yang ketiga. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا رواه النسائي وصححه الحاكم. Hadis ni kita dah jumpa sebelum ni. Sebelum ni kita jumpa dah. Nampak guna lama dah terlupa lah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi SAW, ia berkata, aku melihat Nabi SAW salat dengan duduk bersila. Ini bila ni? Waktu Nabi sakit. Kita tahu bahawa Nabi SAW mati di mana? Rumah Aisyah. Jadi dia semayang ni, kelakuan dia duduk bersila ni, tahu semua bila sebut bersila, tahulah mutarabbi'an, mana duduk bersila. Bila tu dia sakit. Dan semayang yang Nabi semayang duduk bersila ni ialah semayang sunat. Semayang yang Nabi semayang ni, kalau kita cek baliklah dalam hadis tu, pokoknya semayang yang Nabi semayang ni ialah ketika sunat. Nak abang apa di sini? Nak abang kata boleh seseorang yang tidak berkemampuan untuk berdiri boleh semayang duduk, dan dalam apa jua sekalipun dia kelaku dia duduk dia berdiri tadi ni adalah berdasarkan kemampuan dia. Orang tu dia berdiri tu habis betul dah tu.
Kita tak sah lah duduk pi. Pedah suruh dia. Betul lagi. Kita tolak betul, dia duduk lagu tu juga. Nampak lagu mana dah. Ada pasien berdiri betul lagu tu. Kemampuan dia. Kita kenapa berdiri betul? Dah betul dah. Aku betul dah. Habis dah tu. Tiang elektrik kalah tu kira-kira tu. Kira habis betul. Nak tahu lah maknanya. Tu maksud fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah sekadar kemampuan. Tapi janganlah dia mampu lebih pada tu dia buat hala balai, tak boleh lah. Maknanya kita buat secomel yang boleh, seelok yang boleh nak berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla. Orang duduk kawat tu orang dia noh, nyamuk ketik pun tak boleh nak ni, tak boleh berbuat kan. Ini beradak siapa? Kan? Kita beradak siapa ni? Beradak Allah Ta'ala kan. Siapa yang rebah pun tak peduli kalau cara duduk dalam kawat tu kan. Jadi 3 hadis ni menunjukkan kepada kita berbagai-bagai cara seseorang itu di dalam melaksanakan salat dia. Okey, kita tengok sebelum kita pergi. Okey, bagi depan ni. Muhammad. Yang mengaji live ni boleh tengok di dalam ni. Sekejap lagi Huda hantar PDF. Betul tak? Kita tak ada 30 kot. Betul tak? Tu. Saya ingat kata tak ada 30. Saya betul setiap 30 Mana 30 lebih dah ni. Seorang 2 lay lah. Siapa ambil lebih kena bayar cukai. GST. Dah. Tu lebih. Hukum meninggalkan solat kerana sakit dan dalilnya. Kalau kita tengok dalam masyarakat kita, yang menyebabkan saya tulis ni, menyebabkan apa? Sebab bila sakit tak mayang lah. Nak mayang dia buat suara tak gerak. Nak mayang wajib ke atas ahli keluarga dia tu semayang bagi kat dia. Kalau dia batal ambil, berdosa habis. Tahu tu lah, cengih tak cengih dah. Orang tu sakit, dia tak boleh nak bergerak, dia duduk atas katil lah. Kan? Wajib bagi ahli keluarga dia ambil semayang bagi kat dia. No? Kalau tidak, berdosa ahli keluarga tu. Saya pesan budak-budak tu, saya mengajak ni, hampa nanti kalau Allah Ta'ala takdir hampa jadi nurse kata, hampa parti elok. Bukan kita orang sakit tu semayang kali hampa lah. Jadi hampa ambil semayang kat orang, hampa tak. Dan sekali hampa lah kan, kena semayang. Sebab apa? Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu adalah satu kewajipan ke atas setiap orang mukmin, kewajipan pada waktu yang telah ditetapkan. No? Okey, kita tengok secara laju. Salat salah satu rukun. Ada udah hantar kat sini tak? Kau udah buat lah tu, tengok. Yang di sini tolong tengok, ada PDF kita bagi dalam grup tu. Yang mengaji dalam ni. Ada? Hantar dah. Okey. Salah satu rukun Islam adalah salat. Dalam Islam terdapat salat wajib atau salat fardu dan juga macam-macam salat sunat. Namun yang wajib dikerjakan dan tidak boleh ditinggalkan adalah salat fardu.
Perintah salat sendiri telah banyak disebut dalam Al-Quran. Antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa." Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan salat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Rakyat tu, semayang tu kena sabar. Tak boleh duk kalut, kan? Kami tidak meminta rezeki kepadamu, bahkan kamilah yang memberi rezeki kepada kamu. Kalau kamu duk kalut terang mana pun, kalau Allah tak bagi tak dapat. Kalau kamu tak kalut pun, Allah bagi dapat. Dan akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. Mana ganjaran, pahala, balasan yang baik itu Allah Ta'ala sediakan bagi orang yang bertakwa. Apa yang Allah nak sebut dalam ayat ni pada? Suruh perintah anak-anak kamu, keluarga kamu semayang. Bahkan ada hadis Nabi SAW, suruh apa nama? Kita perintah anak kita semayang mula daripada umur 6 tahun 7 tahun, kan? Muru abna'akum bis-salati wahum abna'un sab'. Suruhlah anak kamu semayang pada ketika usia mereka 7 tahun. Ada riwayat kata 6. Wadribuhum, dan pukullah mereka ketika mereka berusia 10 tahun. 10 tahun kena tiba dah. Tapi peliknya ikut tempat kita ni, dia berat puasa. Betul tak? Padahal tak ada pun perintah suruh anak puasa kecil tu. Tapi kena suruh lah juga. Bukanlah makna tak. Tapi kita berat lagi puasa. Heret back balik sekolah. Puasa. Tak payahlah. Kan? Tapi kena suruh juga lah. Tapi janganlah. Tapi semayang ada kita penting betul tu. Tak ada penting sampai tu. Kan? Anak kita balik mari kita, ni hang macam apa tak pintu share ni? Marah sangat. Tapi kalau anak tak semayang, kan? Kita tak apa nak ambil kalut sangat. Padahal Allah Ta'ala suruh perintah buat apa? Semayang. Wa'mur ahlaka bis-salah. Perintahlah anak bini kamu, keluarga kamu dengan salat. Wa aqimus salah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang rukuk. Okey. Dalam ayat yang lain Allah kata, alam tara ilal ladzina qila lahum kufu aydiyakum wa aqimus salah. Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, tahanlah tanganmu dari berperang. Tengah duk perang tu suruh berhenti sembahyang tu. Dirikanlah sembahyang dan tunaikanlah zakat. Maknanya kalaulah ketika perang pun kena solat, apatah lagi ketika tak perang. Dalam perang, tengah perang tu kena solat. Ada perang, tengah perang sembahyang 2 rakaat. Ada tengah perang sembahyang 1 rakaat. 1 rakaat tengah perang. Kan? Ada kaedah dalam Al-Quran sendiri cerita kaedah nak solat tu dalam perang tu ada dalam Quran. Allah cerita lagu mana cara nak solat. Ada kadang-kadang cara dia semayang dia satu kumpulan tadi ni berdiri pegang senjata, hak satu kumpulan lagi rokok. Dengan hak yang berdiri itu jaga orang yang rokok. Bila puak ni bangkit, puak ni pula rokok. Ada pula yang puak ni berdiri takbir, kemudian hak yang puak yang pertama ni semayang boleh 1 rakaat, depa pula mari berdiri, puak ni pula semayang 1 rakaat. Macam-macam kaedah. Nak abang apa? Betapa pentingnya solat. Sehingga Nabi SAW dalam hadis yang sahih menyebut, inna awwalu ma yuhasabul abdu yawmal qiyamati as-salah. Ini pernah kita baca di atas mimbar ni hadis hari Jumaat. Dan sesungguhnya perkara amalan yang pertama yang mula-mula akan dihitung oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat akan hamba ialah pada salat. Nak abang kata pentingnya salat. Begitu pentingnya salat, maka tidak satu pun Muslim yang diperbolehkan untuk meninggalkan salat. Lalu bagaimana hukumnya jika seorang yang sakit meninggalkan salat? Mengenai perkara ini haruslah dilihat terlebih dahulu mengenai sakitnya. Ada sebab bagi terang sikit kan. Jika seseorang mengalami sakit yang membuatnya kehilangan kewarasan, seperti koma, tak titik lagi, baru koma. Kalau titik tu mati dah. Mati kan. Ni koma. Dia koma. Lah ni orang apa nama? Dia panggil istilah apa dalam ni?
Dia panggil direhatkan, ditidurkan. Ditidurkan. Tu koma tu tak titik lagi. Kan? Atau orang gila. Istilah tidak waras lah. Orang tu gugurlah kewajipan dia. Maka kewajiban salat baginya telah gugur kerana salah satu syarat sah salat adalah memiliki akal. Dah hilang. Macam anggap budak-budak kan, budak-budak kecil. Tapi syarak suruh kita bimbing dia budak-budak kecil. Kan. Sehingga kalau budak-budak tu kita digalakkan bawa mari ke masjid. Kan? Jangan duk larang dia lah. Duk marah ke depan tak mari. Kan? Alhamdulillah hari ni kita berjaya bawa mari budak. Ramai noh, berapa ramai? 30 dah apa? Cerah juga duit. Cerah juga duit. Kan? 50. RM5 seorang. Alhamdulillah, tak buat lah. Disebut dalam fatwa Lajnah Daimah, jika orang tua anak sakit, hilang akalnya, tidak sadar sama sekali, maka salat gugur baginya. Jika orang tua anda saat sakit, hilang akalnya, tidak sadar sama sekali, maka salat gugur baginya. Kerana ketika itu dia bukan orang yang terkena kewajipan beban. Maknanya orang tu sakit sampai hilang akal. Kan? Kerana beban kewajipan salat dikaitkan dengan akal. Dalam Al-Quran Allah kata apa? Wala taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna. Jangan kamu mendekati salat dalam keadaan kamu itu mabuk ataupun tidak waras sehinggalah kamu sedar apa yang kamu ucapkan. Ni orang tak waras, tak boleh buat kira kan. Akan tetapi dia meninggalkannya kerana tidak tahu bahawa dirinya tetap adapun jika akal dan kesadarannya tidak hilang, akan tetapi dia meninggalkannya kerana tidak tahu bahawa dirinya tetap diwajibkan untuk melaksanakannya sesuai kemampuannya, semoga Allah memaafkan dan menerima uzurnya kerana ketidaktahuannya dan tidak adanya orang yang menjelaskan hukum syarak hingga akhirnya dia meninggal. Semoga Allah merahmati dan mengampuninya. Faham tak? Mana kalau orang tu dia sakit tapi dia masih waras, cuma dia tak tahu kata ketika sakit pun kena semayang juga, dia tak tahu dan tak ada orang bagi tahu kat dia. Dia tak tahu kata, aku ingat kata kalau sakit tak kena semayang, rupa-rupanya kena. Kan? Dia tak tahu. Ataupun tak ada orang yang membimbing dia untuk solat. Kan? Dia kata di sini semoga dia mendapat keampunan daripada Allah lah kalau dia mati. Tapi kalau dia tahu sengaja, tak boleh lah. Tapi itu dia lah kata dia benar ni atas kebiasaan. Kalau orang dia tak semayang ni, kalau ada ruang untuk semayang pun, dia akan mencari alasan lah. Cara. Dia boleh singgah di masjid untuk masuk dalam jamban. Dia tahu masjid. Dia singgah, dia masuk jamban dah. Dia masuk bilik ayak, dia kencing berak apa semua kan. Ataupun dia tukar pampers anak kan. Tapi sekarang semayang dia tak boleh. Tak boleh. Atau tak biasa. Dia kalau cara dia kerja, dia kena berhenti kalau waktu makan. Tapi nak menghadap kepada Tuhan yang bagi dia makan tu, tak ada dalam diri dia. Ini pun satu juga. Satu atas kebiasaan juga. Dalam kedua keadaan tersebut tidak boleh dilakukan salat untuk orang tua anda. Kerana salat tidak boleh dilakukan untuk orang lain. Kerana asalnya salat tidak dapat diwakilkan. Okey, jawab. Maksud dia apa? Maknanya kalau orang tu dia tinggal salat dalam sama ada dia waras atau tidak waras. Dia waras atau tidak waras, tak ada waris ni tak boleh ganti untuk dia. Maknanya qada, ringkasnya dia jawab di sini, qada salat untuk seseorang itu tidak boleh. Kenapa? Karena salat itu adalah kefarduan ke atas setiap individu. Tak ada. Badal haji boleh, ada dalil. Badal haji boleh. Namun tengok, namun jika ia masih
dalam keadaan waras atau memiliki akal, maka ia wajib mengerjakan salat. Ia dibolehkan untuk menjamak salatnya. Jika ia tidak salat, maka hukum meninggalkan salat dengan sengaja baginya adalah dosa. Itu kita kata tadi ni. Maknanya seorang jamak itu tak semestinya ketika musafir. Ini kita dah lepas tadi ni. Kalau kita contohnya sukar bagi kita nak berwuduk saat lagi, jadi kita himpun siap-siap solat. Kita ambil ayat semayang waktu masuk waktu zuhur, kita semayang zuhur 4 rakaat. Kalau kita tak mampu berdiri, kita duduk. Tak mampu duduk, kita tidur. Yang pentingnya kita solat. Habis solat zuhur, kita solat pula asar. Sekali kita tak gaduh dah nak berwuduk. Kalau tidak, jadi masyakah, jadi payah kepada kita. Itu maksud pada la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak membebankan ke atas seseorang kecuali sekadar kemampuan. Kerana Nabi SAW pernah jamak. Contohnya di sini hadis disebut jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina adh-dhuhr wal 'asr wal maghrib wal 'isya bil madinati fi ghairi khaufin wala matarin. Qala Abu Quraib qultu li Ibn Abbas lima fa'ala dhalika qala kay la yuhrij ummatahu. Rasulullah SAW telah menjamak antara zuhur dan asar, mana telah menghimpunkan solat zuhur dan solat asar, solat maghrib dan solat isyak ketika baginda berada di Madinah tanpa ada alasan takut ataupun hujan. Yang kita duk dengar kalau hujan boleh semayang jamak walaupun kita tak musafir, kan? Ataupun khauf, ketakut ada musuh nak serang kita ke dalam peperangan ke, boleh kita jamak. Tapi tak ni Nabi SAW dia semayang jamak tanpa bersebabkan kepada takut ataupun hujan. Abu Quraib perawi hadis rahimahullah, seorang tabi'i, dia kata kepada Ibn Abbas, dia kata, hai Ibn Abbas, aku bertanya kepada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, mengapa beliau berbuat demikian? Maka beliau radhiyallahu anhu Ibn Abbas menjawab, agar tidak menyusahkan umatnya. Apa maksudnya? Sebagai tauladan, sebagai contoh kepada umat di akhir zaman, bahawa di dalam agama Islam tidak ada bebanan. Nabi sendiri pun semayang macam tu, maknanya kita pun boleh buat. Sebab Nabi kata apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu seperti mana kamu melihat aku solat. Ini kita buat sebab dibolehkan. Okey, bahkan dia kata meskipun ia memiliki kesulitan dalam mengerjakan solat, tapi Allah memberikan keringanan dengan membolehkan orang yang sakit untuk solat dengan duduk atau bahkan berbaring. Maknanya Allah Ta'ala walaupun dia susah, dia payah, dia sakit, dia demam, dia apa pun, Allah Ta'ala tetap bagi padanya keringanan. Bukti apa? Nak habaq kata solat kena solat, sakit ke tak kira, kecuali lah apa dia disebut tadi, kalau orang tu hilang kewarasan, sakit sampai hilang ingatan. Ada sakit apa tu kan, sakit sampai hilang ingatan, tak sedar dah duduk di mana ni, kan, itu lain cerita lah. Allah berfirman, maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupan. Ini yang saya baca ayat tadi ni, wattaqullaha mastata'tum, fattaqullaha mastata'tum. Takwalah kamu kepada Allah, maknanya laksanakan perintah Allah, jauhi larangan Allah mengikut kemampuan kamu. Takwa itu maksud pada kita buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang, mastata'tum, mengikut kemampuan kamu. Sabda Nabi SAW dalam hadis Imran bin Husain radhiyallahu anhu tadi, ayat mula-mula kita baca tadi, ini apa hadis yang mula-mula kan, kanat bi bawasir tadi ni. Okey. Mana hadis ni dia bawa mari apa? Dia bawa mari sini, hadis riwayat Bukhari ni bawa mari untuk membuktikan bahawa dibolehkan seseorang yang sakit tadi ni salat mengikut keadaan kemampuan dia. Kalau hang tak boleh berdiri, hang duduk. Kalau hang tak boleh duduk, hang baring, kan? Salli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa 'ala jambin. Semayanglah dalam keadaan berdiri. Kalau kamu tak mampu, duduk. Kalau kamu tak mampu, berbaring. Dari Ummu Qais radhiyallahu anha,
Ada satu riwayat berbunyi anna Rasulullah SAW lamma asanna wa hamala al-lahma ittakhadha umudan fi musallahu ya'tamidu alaih. Sesungguhnya Rasulullah SAW ketika berusia lanjut, maknanya umur dia dah tua dah, dan daging dia pun berlemak, mana lemak banyak dah orang tua ni kan. Beliau memasang tiang di tempat salatnya sebagai sandaran. Siapa itu orang tu lah. Mayang sambil bersandar. Kan? Nak berdiri juga, berdiri sana. Maknanya buatlah kok mana pun, tapi asal dia jangan tinggal solat. Solat kok mana pun kena buat juga. Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah berkata yang benar adalah kesulitan ataupun disebut dalam bahasa Arab masyaqqah. Masyaqqah itu maknanya kesukaran, kesulitan, kepayahan. Membolehkan seseorang mengerjakan salat dengan duduk. Macamlah dalam kaedah usul fiqh dia kata tubihul mahdhurat, mana keterpaksaan ad-dururah tubihul mahdhurat, maknanya keterpaksaan itu membolehkan kita buat benda-benda yang kita tak boleh buat. Kan? Benda kadang-kadang kita uzur, bila kita uzur asal dia kita tak boleh sembahyang duduk. Kan? Tapi bila kita uzur, larangan untuk kita sembahyang duduk tu dah dibolehkan. Asal dia tak boleh. Ad-dururah tubihul mahdhurat. Mana kita terpaksa duduk. Sebab kalau kita berdiri jadi mudarat kepada kita. No? Kita boleh buat benda yang dilarang. Apabila seorang merasa susah mengerjakan salat berdiri, maka ia boleh mengerjakan salat dengan duduk. Berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla menghendaki kemudahan bagimu. Allah Azza wa Jalla menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Ayat ini berkaitan dengan puasa. Yuridullahu bikumul yus wala yuridu bikumul us. Allah Ta'ala nak bagi kamu mudah, tak mau bagi kamu payah. Maka oleh kerana itu kalau kamu sakit ataupun kamu musafir, maka kamu bukalah puasa, tapi kamu kena kira berapa hari kamu tinggal puasa supaya kamu boleh fa'iddatun min ayamin ukhur, kamu ganti balik pada hari kemudian. Ayat ni berkenaan dengan puasa lah, surah Al-Baqarah ayat 185. Sebagaimana orang yang berat berpuasa bagi orang sakit, walaupun masih mampu puasa diperbolehkan baginya berbuka dan tidak berpuasa. Demikian juga salat apabila berat untuk berdiri maka boleh mengerjakan salat dengan duduk. Maknanya kalau orang tu puasa, dia tak mampu nak puasa, dia boleh buka, tapi syarat dia kena ganti. Adapun sembahyang tak boleh. Dia tak boleh nak tangguh, tak boleh. Solat tak boleh nak tangguh. Sebab Allah kata apa? Kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Allah Taala dah tetap dah masa dia, tak boleh duk tangguh. Kecuali lah kalau kita keuzuran kan. Duduk dalam najis, contohnya kita duduk dalam najis kan, nak mayang lagu mana najis kan. Tu tak apalah. Contohnya kita tertidur. Man nama 'anis salah falyusalliha idza dzakaraha. Dalam hadis Nabi SAW sebut siapa yang tertidur daripada salat, maknanya siapa yang tak semayang kerana salat, kerana tidur, falyusalliha idza, dia semayanglah apabila dia jaga. Maknanya walaupun luar waktu. Contohnya seorang tu dia tidur, dia jaga pukul 10 pagi. Kan? Orang bang boleh tak dengar. Boleh tak dengar, tidur macam orang mati tu. Pukul 10 jaga. 10 tu bukan waktu subuh dah. Bila dia jaga, maka waktu subuh waktu tu dia kena semayang. Jangan dia tak kata tak kena semayang lah. Tak, kena semayang juga. Waktu itulah semayang. Dalil dia Nabi SAW pernah musafir dengan sahabat dengan dalam satu perjalanan. Silap saya dulu pernah kita jumpa hadis tu. Dan tidur di satu lembah pakai lena habis. Semua pakai lena. Hak yang Nabi suruh gerak, jaga dia teman-teman, lena habis semua. Kan? Nabi pun dan orang yang pertama kali jaga Nabi apabila matahari mari suluh muka ada, dia penjaga. Dia kata hang ni apa pasal tak gerak ke ni? Kan? Maka dia jawab, akhadhani ma akhadhaka, telah mengambil aku oleh yang mengambil kamu. Mana aku dikuasai oleh mengantuk seperti mana kamu dikuasai oleh mengantuk. Aku mengantuk juga, terlena habis cuci. Lepas tu kan Nabi suruh azan. Lepas tu
Nabi kata kita tak boleh semayang di sini, kita bergerak pergi tempat lain. Kenapa? Kerana tempat ini telah dikuasai oleh setan. Mana tangguh? Maknanya walaupun waktu tu matahari dah naik dah, patutnya kita dah lewat dah, duk pi gerak pi sana, semayang lah dak. Ada sebab dia Nabi buat itu noh. Jadi semayanglah waktu tu, jangan tak semayang. Okey. Bahkan dahsyat ni. Bahkan jika ia tidak mampu bergerak sama sekali, maka ia dibolehkan untuk salat hanya dengan pandangan isyarat. Dari Jabir radhiyallahu anhu bukti anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada maridan fara'ahu yusalli ala wisadatin. Hadis tadi. Kan? Fa akhadhaha farama biha fa akhadha 'udan liyusalli alaihi fa akhadahu farama bihi. Qala salli 'ala al-ardi in istata'ta illa fa'awmi ima waj'al sujudaka akhfad min ruku'ika. Hadis tadi. Hadis yang kedua apa? Yang kedua kan? Okey. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjenguk orang sakit. Beliau melihatnya sedang mengerjakan solat di atas bantal. Maknanya dia sujud atas bantal. Beliau pun mengambil dan melemparnya, ambil. Kemudian dia mengambil kayu untuk jadikan alas salatnya. Nabi SAW pun mengambilnya dan melemparnya. Tak boleh juga. Nak ni juga tu Nabi kita tak payah. Tak payah duduk sampai susah sampai terus tu. Tak payah. Beliau bersabda, salatlah di atas sana apabila engkau mampu dan bila tidak mampu dengan isyarat, dengan menunduk al-imak dan jadikan sujudmu lebih rendah dari rukukmu, macam kita duk buat selalu lah. Maknanya kalau kita dah tak boleh nak sujud bagi rapat, mana buat sekadar kemampuan kita. Tapi syarat dia sujud mesti kena lebih rendah daripada rukuk. Ini semua kita dah faham dah. Ini dalil yang menunjukkan bahawasanya betapa keringanan ataupun rukhsah, kelonggaran diberi oleh agama mengikut kadar kemampuan seseorang tu. Tak perlu dia menyukarkan, tak perlu dia menyusahkan diri dia. Sebab apa? Ayat dalam surah Al-Baqarah 185 tadi Allah kata apa? Allah tidak nak kamu itu sukar, tapi Allah nak kamu itu mudah. Nak mudah. Tengok, bayangkan tengok, sampai kalau tak ada ayat tayamum pun tak gaduh sampai basuh 4 anggota, walaupun anggota wuduk 4, basuh berapa? Tayamum ya, basuh berapa anggota? Terlupa pula dah. Muka dengan tangan dua ya. Jangan nak buat macam Abu Hurairah. Tu dia tak reti lagi kan. Orang hebat kata, Abu Hurairah, Rasulullah nak jumpa hang. Dia baru junub, bergulin. Dalam hadis itu kata, fatamarraqtu kama yatamarraqud dabbah. Aku bergulin lah macam mana himar bergulin. Pasal apa? Dia kena mandi kena kena habis semua, dia bergulin tak debu. Nabi dia pergi pasal apa hang lewat kan? Maka dia berkata, aku tadi ni junub kan, maka aku pun mandilah, mandi dengan debu, bergulin atas tanah. Dia kata, innama yakfika hakadha. Nabi kata, cukup bagi hang buat bunyi tepuk tangan dan muka. Okay. Bunyi lah Cik Mat. Boleh nak ni noh? Okey. Adapun soalan yang kedua. Apa dia? Soalan kedua. Orang tua kita tinggal semayang. Boleh, lagu mana nak buat? Kena qada ke dia ke? Biasanya kita dengar kena qada. Kena ganti. Kalau tidak pun bayar fidyah. Tak ada. Fidyah hanya puasa. Tak ada. Kalau siapa kata kena fidyah puasa, sila awak mari dalil. Tak ada. Bahkan kalau kita tengok fatwa daripada 3 negeri pun kata tak payah. Fatwa daripada negeri Pulau Pinang, tiada diqadakan dan juga tidak dikeluarkan fidyah bagi solat si mati. Fatwa daripada negeri Perlis, di dalam solat tidak ada fidyah kerana sabda Rasulullah SAW, tinggal solat dengan sengaja itu tidak ada jalan untuk menebusnya melainkan dengan bertaubat, nasuha.
Fatwa Negeri Melaka, Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Melaka bilangan 3/2007 yang bersidang pada 2 Zulhijjah 1428 bersamaan 12 di Disember 2007, sebulat suara bersetuju memutuskan bahawa tiada qada dan tiada fidyah bagi solat yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal dunia, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik bin Anas dalam kitab Al-Mu'atta daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, la yasumu ahadun an ahadin wa la yusalli ahadun an ahad. Seseorang tidak boleh puasa untuk menggantikan puasa orang lain dan tidak pula boleh solat untuk menggantikan solat orang lain. Hak ni yang saya tak sertakan, tak ada nak betul. InsyaAllah ada, kalau siapa ada keperluan saya bagi. Dan berdasarkan kepada firman Allah Azza wa Jalla di dalam surah apa? Cari Salihin. Wa an laysa lil insanu illa ma sa'a wa anna sa'yuhu sawfa yura thumma yujzahu al jazaa al awfa. Bahawa sesungguhnya tidak ada bagi manusia itu melainkan apa yang diusahakannya. Hak dia buat ya. No? Dan kalau kita tengok dalam tafsir Ibnu Katsir, Al-Imam Asy-Syafi'i telah menegaskan bahawa berdasarkan kepada ayat ini telah beristimbat oleh ulama. Ini perkataan Al-Imam Syafi'i, boleh tengok dalam Ibnu Katsir. Berdasarkan kepada ayat ini telah ambil istimbat, keluarkan hukum oleh ulama bahawasanya bacaan seseorang itu tidak sampai kepada si mati. Boleh rujuk Ibnu Katsir. Maknanya kita baca sesuatu untuk hadiah kepada si mati tak sampai, kecuali kalau daripada anak kepada ibu. Contohnya kita baca doa untuk mak kita sampai boleh. Adapun kita baca Quran ke apa kan untuk mak kita boleh. Adapun orang lain berdasarkan kepada ayat ini kata Imam Syafi'i tak sampai. Wallahu a'lam. Boleh rujuk sendiri ya. Bahkan Al-Imam Al-Qurtubi dengan jelas membahaskan benda dengan jelas. Kata tak boleh no. Kata Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsir dia kata tidak boleh seseorang melakukan amalan untuk orang lain, dan mereka berijma' bahawa tidak boleh seseorang melakukan salat untuk orang lain. Degah tak ada solat gitu. Orang kaya untung maya. Orang kaya untung. Depa duit banyak. Tak kena semayang, tak kena apa. Ya, bila dia nak mati pesan kat anak dia, aku abah ni duk kira-kira ni pasal 335 kali tak semayang. Ni abah taruh siarah duit ni. Abah taruh dah duit ni tak banyak mana 3 juta ya. Hampir upah tu hak ustaz duk tepi kubur tu. Kaya lah ya. Kan? Duk mi upah tu lah kita. Kan? Kok mana ustaz Zudi tak keluar pergi mana ni? Tak keluar lah duk semayang tu. Kat kawan tu. Tu 3 juta boleh. Tak ada lah. Jadi kita tak payahlah buat benda-benda yang sia-sia lah. Allahu Akbar. Okay, waktu kita dah lewat dah. Cumanya saya ingin tegaskan di sini bahawasanya yang paling tepat jelas sekali ialah hadis daripada Abdullah bin Abbas. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik radhiyallahu anhu rahimahullah di dalam kitab Mu'atta dia kata la yusalli ahadun an ahad. Kata Nabi SAW daripada Abdullah bin Abbas, la yusalli ahadun an ahad. Seseorang itu tidak boleh salat ke atas seseorang. Banyak-banyak tak boleh, maknanya tak boleh ganti. Sejak aku semayang fardu maghrib 3 rakaat untuk makku, ganti makku tak boleh. Fidyah pun tak ada juga. Fidyah pun tak ada. Yang fidyah ni puasa. Puasa ada fidyah. Sebab Allah sebut dalam Al-Quran ayat tadi ni. Ni kan? Man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Siapa yang tak mampu tu kata Allah Taala sebut fa fidyatun ta'amu miskin. Fidyah itu pun bagi makanan kepada orang miskin. Fidyah tu pun.
bagi makanan kepada orang miskin. Bukan jenis fidyah tolak tarik tu dah. Ada fidyah tolak tarik itu bukan fidyah, itu pediah. Itu pediah. Kan? Bahasa orang moden orang kata membalas. Itu bukan fidyah, itu pediah. Adapun fidyah ni Allah sebut dalam Quran ada fa fidyatun ta'amu miskin, dan fidyah itu adalah makanan diberi kepada orang miskin. Tak ni fidyah. Pediah. Pediah. Jaga elok tuan-tuan. Jangan buat benda-benda mengarut, nanti Allah Taala akan tanggungjawab kepada kita, nanti kita jawablah di hadapan Allah. Kita buatlah sekadar kemampuan. Okey, orang yang macam kita dulu-dulu ni bayar banyak, tak bayar dulu ni, dulu tak bayar, tak boleh nampak guna. Maka kalau kita tengok tadi, kita kena buat guna, bertaubatlah dengan taubat nasuha. Sebab konsep Nabi kata apa? Al-Islamu yahdimu ma qablahu. Islam melenyapkan yang terdahulu. Orang kafir masuk Islam, dia semayang tak? Mana semayang? Dia tak semayang dulu. Dia masuk Islam, dia bersih. Seperti mana seorang bayi dilahirkan oleh ibunya, bersih. Macam tu juga orang yang bertaubat. Bila dia bertaubat dengan taubat nasuha, Allah kata apa? Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum. Moga-moga Allah Taala menghapuskan segala dosa kamu. Harap kita begitulah. Adapun kita tak boleh lah duk mereka serabut buat benda-benda pelik-pelik, tidak ada contoh daripada Nabi. Adakah kita merasakan apa yang kita buat ni lebih baik daripada apa yang Nabi tunjuk? Tak betul, tak boleh, jangan. Jangan duk mereka tak tahu halau kita, duk ingat kita buat tu baik, rupa-rupanya jadi bala bencana balik kepada kita. Moga-moga Allah Ta'ala menyelamatkan kita daripada mereka-reka dalam agama, agar hidup kita selamat dunia dan akhirat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau ambil ni.